Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk matematik tahun 2. Kita akan belajar pada hari ini adalah tajuk yang berkaitan dengan ukuran panjang. Jika harap anak murid cikgu sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Kita teruskan pada apa itu ukuran panjang. Okey, apa itu ukuran panjang? Ukuran panjang adalah merupakan ukuran jarak satu dimensi untuk mana-mana objek. Apa yang dimaksudkan dengan ukuran jarak satu dimensi untuk mana-mana objek? Maksudnya adalah kita mengukur satu jarak antara dua titik bagi satu objek pada satu tempat sahaja, pada satu bahagian sahaja. Pada satu dimensi itu maksudnya pada satu bahagian sahaja, bukannya kita ukur banyak bahagian. Contohnya kalau kita ukur panjang tu dari hujung objek tu ke hujung objek, kita hanya ukur di situ saja, bukannya dari hujung objek lepas tu dari atas ke bawah pula, dari kiri ke kanan yang bawah pula. Tak, kita ukur hanya satu bahagian sahaja. Dikira ukuran panjang. Maknanya objek tu ada panjang hanya satu je panjang je. Tidak ada 2-3 panjang. Ada objek ni ada 4 panjang je. Yang pertama ukurannya panjangnya adalah 4 cm. Yang kedua panjangnya 2 cm. Tak. Tak akan ada objek yang ada 2-3 panjangnya. Dia hanya ada satu saja. Okey. Kalau yang selebih itu dipanggil lain pula, bukan dipanggil panjang. Okey. Sebab tu kita hanya ukur satu dimensi sahaja ataupun satu bahagian je daripada objek tu. Contohnya kita ukur meja. Panjang meja, kita ukur satu bahagian yang dikira itulah panjangnya. Kita tak ukur pula okey, sisi pula, sisi ni, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, belakang. Kalau kita ukur panjang tu di sisi depan, maka sisi depan tu lah dikira panjang. Okey, cikgu harap faham apa yang cikgu maksudkan tu. Okey, kita terus pada alat-alat biasa digunakan untuk mengukur panjang. Biasalah pembaris, pita pengukur, jangka, panjang apa semua tu. Awak lebih tahu rasanya benda-benda macam ni, sebab setiap hari awak tengok benda ni pembaris memang awak ada. Pita pengukur tu biasanya awak pernah jumpa, pernah tengok. Lepas tu apa ni, yang jangka tu mungkin tu awak jangka tolak apa semua tu mungkin awak tak, jarang tengok lah, jarang tengok. Biasanya ada di kedai-kedai apa tu, barang-barang teknikal ataupun barang-barang spare part motor, kereta, dia ada benda ni. Di kedai-kedai hardware. Okay, jadi tak apalah yang tu. Sekurangnya awak tahu, kalau awak terjumpa nanti, oh ni alat untuk mengukur panjang. Okey. Seterusnya kita tengok pada buku teks muka surat 53. Okey, 53 dia kata tinggi akik adalah 100 cm. Tengok dia berbual tu. Jisim buku teks yang ni dia rangkum semua tentang panjang, jisim dan isi padu cecair. Kita tak nak sentuh lagi pasal jisim dan isi padu. Kita nak cerita pasal panjang dahulu. Okey? Jadi untuk tu kita pergi kepada muka surat 54. Okey, tengok muka surat 54. Ni muka surat 54 ni. Ya. Okey, tengok budak puan tu kata benda. Kenali unit sentimeter dan meter. Okey, ini pembaris 15 cm. Setiap sengatan ialah 1 cm. Okey.
awak ada pembaris ni. Pembaris 15 cm ni kebanyakannya awak ada. Kalau tak ada pembaris tu dok radu lah. Dok radu apa? Sebab kita setiap orang murid ni sekurang-kurangnya ada pembaris, ada pensel, ada pemadam. Tu asas yang perlu ada dalam pensel box kita ataupun kotak kalang kita panggil. Ataupun kotak pensel, bekas pensel. Terpulanglah dalam beg kita. So kurang-kurangnya kita perlu ada pensel, pemadam dan pembaris. Yang tu mesti ada. Okey. Jadi dia kata ini pembaris 19 cm. Setiap sengatan ialah 1 cm. Apa itu sengatan? Sengatan ni adalah ni yang garis-garis ni. Garis-garis ni dipanggil sengatan ni, garis-garis ni. Setiap garis-garis ni dipanggil sengatan. Setiap garis-garis itu dipanggil sengatan. Setiap sengatan tu berukuran 1 cm. Maksudnya jarak antara dua sengatan tu dikira 1 cm. Bukan satu sengatan je, jarak antara dua. Jarak antara dua yang berdekatan, bersebelahan. Maknanya jarak antara dua ni. Jarak antara dua ni. Jarak antara dua ni. Jarak antara dua ni. Jarak antara dua ni dikira 1 cm. Okey, bukan satu sengatan saja. Dia kata setiap sengatan. Maksudnya jarak antara dua sengatan tu, dia tengah-tengah tu, ukuran tu dipanggil 1 cm. Maknanya kalau sengatan tu saja duduk seorang je sengatan tu. Sengatan. Kita waktu ambil sengatan tu tak luar. Garis ni kita ambil letak di luar. Dia jadi tak ada makna lah. Walaupun kita tulis itu nombor 1. Masih tak dikira 1 cm. Sebab dia tak menunjukkan jarak antara dua sengatan. Sebenarnya dia kabur dia kan. Ukuran panjang adalah jarak. Jarak. Kalau tak ada jarak, maka dia bukanlah ukuran panjang. Okey. Kita pergi nombor 2. Nombor 2, panjang sebatang paku dan lebar jari ialah 1 cm. Tengok ni. Ni ada paku dan ada jari. 1 cm. Dia kena kan? Dia kena ada jarak tu apa? Dimensi yang diukur. Dimensi yang diukur ni adalah lebar jari, panjang paku. Dia tak ukur pula jari ni gini pula. Dia tak ukur gini, dia ukur satu dimensi saja. Maksudnya kalau ukur panjang dimensi tu, situ je lah. Dia tak disebut banyak-banyak. Okey. Sentimeter. Ni, sentimeter ni, dia ada simbol dia. Simbol sentimeter adalah cm. Bila kita nak menulis, kita tak tulis 1 cm. Panjang sangat. Matematik biasanya dia kurang kepada perkataan-perkataan yang panjang ni. Dia pendek-pendek je. Dari dulu kita belajar pendek-pendek je. Tambah. Tolak. Darab. Bahagi. Walaupun simbol tu disebut panjang, tapi dalam matematik sekejap je sebut. Kalau tulis dalam ayat, panjang. Tapi dalam matematik pendek je. Sama dengan. Kalau kita berlomba, awak tulis dalam perkataan, cikgu tulis dalam simbol, cikgu menang. Okey, sebab matematik ni dia cepat. Orang yang pandai matematik dia cepat berfikir. Dia memang cepat berfikir. Bukan berfikir matematik saja, dia berfikir dalam kehidupan dia tu cepat. Dia boleh buat keputusan dengan cepat. Sebab tu cikgu suruh awak hafal sifir. Ingat sifir. Bukan ingat sifir tu hanya untuk tujuan awak guna matematik saja. Tapi untuk tujuan awak cepat membuat keputusan. Cepat berfikir. Bila berhadapan dengan situasi apa-apa, awak akan cepat berfikir. Cepat membuat keputusan yang logik dan munasabah. Tu adalah orang matematik. Orang matematik, sebab tu cikgu ajar awak macam mana nak suruh hafal sifir. Bila awak hafal sifir tu, otak awak bergerak, berfungsi dengan bekerja. Dia mengasah awak berfikir. Okey.
menggerakkan IQ panggil. Okey. Dia tak sama dengan menghafal benda lain. Tapi yang utamanya menghafal Quran lah. Menghafal Quran tu salah satu apa ni dia? Kewajipan untuk awak tu surah-surah yang awak penting tu awak kena hafal lah. Quran tu dia level lain, dia tingkat lain. Dia tu tingkat wahyu dia lain. Dia ada lagi kelebihan yang banyak. Tapi kalau dalam matematik hafal sifir tu amat penting untuk mengasah IQ supaya apabila kita dalam keadaan lain pun kita cepat bertindak, membuat keputusan dengan bijak. Okey. Sentimeter dalam disebut cm. Tengok dia tunjuk tu. Okey, tu pita pengukur. Panjang pita pengukur ini adalah 150 cm. 150 cm kalau kita tulis tak muat dalam kotak kecil tu. Jadi kita kena tulis dalam bentuk simbol yang ditulis tadi. 150 cm. Awak jangan coteng buku ni. Cikgu coteng ni hanya untuk ajar awak. Awak jangan coteng dalam buku teks. Jangan coteng. Sebab cikgu ada dah jumpa cikgu tunjuk contoh-contoh latihan dalam buku teks. Bila dia atur ke cikgu gambar latihan, dia coteng buku teks. Buku teks cikgu coteng tak ada benda ni sebab dia digital. Cikgu coteng, dia buku teks ni digital, dia tak ada masalah. Kalau awak coteng memang lekat lah. Dia lekat pada buku teks awak tu. Okey. Seterusnya kita pergi muka surat yang seterusnya. Okey. Ini pembaris 1 meter. Panjangnya sama dengan 100 cm. Okey. Kita ada 2 unit yang kita belajar. Yang kita belajar. Tadi kita belajar 1 cm. Sentimeter maksud cikgu. Dan sekarang ni pula kita belajar meter. Ni simbol meter. Di kabel tu. Dia dua ni dia ada persamaan. Sentimeter dengan meter tu dia ada persamaan. Dia ada titik persamaan dia. Persamaannya adalah 1 meter bersamaan dengan 100 cm. 1 meter, panjang 1 meter tu adalah panjang pembaris dalam kelas. Ada pembaris kan, pembaris kayu ke plastik kalau ni. Rasanya kayu lagi. 1 meter. Pembaris 1 meter tu, panjang itu bersamaan dengan 100 cm. Maksudnya kalau awak ada pembaris yang 15 cm tu, awak memerlukan lebih kurang dalam 8 rasanya. 8 kali pembaris tu untuk mendapatkan 100 cm lebih kurang. Tak tepat tu cikgu sebut tu, cuma cikgu nak bagi gambaran ke awak macam mana panjangnya 1 meter tu dengan berbanding dengan 1 cm. Okey. 100 cm dan 1 meter. Beza panjang tu. Okey. Apa ni? Macam mana dia boleh sama, dan awak boleh bayangkan banyak mana sentimeter yang diperlukan untuk menghasilkan 1 meter. Awak perlukan 100 cm. Okey, simbol dia adalah M. Okey, maka 1 meter ditulis 1 M. Okey, panjang pita pengukur ialah panjang pita pengukur. Pita pengukur ni pun sama. Okey, panjang dia berapa? 4 meter. Jadi awak kena tulis 4 meter. Ditulis gitu. Okey, cuba jawab yang ni. Nyatakan ukuran unit yang sesuai sentimeter atau meter. Ni awak kena tengok logik. Macam mana logik ke tak? Awak kena tengok tu. Tu yang pertama tu diberi ni
A ni adalah benda tu pensel pen. Okey, pen. Panjang pen. Awak bayang tadi awak ingat tadi 1 meter 100 sentimeter. Awak kena ingat tu. Okey, jadi panjang pensel meter ke sentimeter? Kalau meter awak bayangkan 8 meter apa ni pen yang awak nak kena bawa pergi sekolah. Awak bayangkan, cuba bayangkan. Panjang pen 8 meter. Bukan awak je kena, kalau nak pergi sekolah tu bukan awak je kena pergi sekolah. Mak, ayah, mungkin kena minta tolong jiran sebelah rumah. Bayangkan 8 meter. 8 meter ni ketinggian dia dan lebih kurang dalam 3 tingkat. Bangunan 3 tingkat. Bangunan 3 tingkat. 8 meter. Cikgu rasalah. Ataupun 2 tingkat kita lebih kurang. 2 tingkat ni kan. Mana panjangnya pen tu. Tak sesuai. Jadi 8 sentimeter. Yang ni cikgu masih lagi berfikir apa sebenarnya gambar. Map. Ni pun sama. Tika getah. Pelapik kaki tu. Tempat orang apa ni dia? Ya, tempat orang letak kat muka pintu. 25 benda. 25 kalau 25 meter boleh letak patang bola. Maknanya ni hanya 25 sentimeter. Yang ni 5, yang ni meter. Kalau 5 cm tak logik 5 cm awak ambil pembaris pendek awak tu 15. Awak kena tengok sekat dari nombor sifar ke nombor 5. Panjang tu je batang pahit dia. Tak logik. Jadi dia adalah meter. Tulis simbol. Yang ni simbol. Ni contoh latihan ni. Belum latihan yang awak kena buat ni. Cikgu hanya tunjuk contoh latihan. Okey. Tulis simbol bagi unit ukuran di bawah. 2 cm. Okey. Unit. Jadi nak unit. Maknanya yang ni cm. Yang ni. Yang B. Pun cm. cm. D. M. Okey. Kita pergi muka surat seterusnya. Okey, ukur panjang garis lurus. Ukur panjang objek dan lukis garis lurus. Panjang objek dan lukis garis lurus. Okey. Tengok ukur panjang, kita mesti pula lah. Kita mesti, dia kata tu, kita mesti mula dari sifar. Memang kita nak ukur tu, kita akan mulakan dari sifar. Tengok dia ni. Dia mulakan dari sifar. Okey. Hinggalah ke hujung yang terakhir garis tu. Tu dia kira. Tengok tu. Dia mula dari sifar. Mestilah tegak. Ni garis, dia letak garis tu tegak. Hujung ni pun sama. Daripada sifar tu, panjang pensel tu sampai 12 cm. 12 cm. Ni daun. Dia ukur dari hujung ke hujung. Okey, panjang dia berapa? 6 cm. Panjang pemadam 3 cm. Okey, tu dia tulis. Yang ni berapa? Daun berapa? Pemadam berapa? Pemadam berapa? Pemadam 3 cm. Daun 6 cm. Okey. Nombor 2 tu. Okey, cara yang manakah yang betul untuk mengukur panjang? Kita ukur panjang ni macam adik bukan buat dia kena satu garis lurus. Dia tak lagi sengit-sengit. Sengit dia jadi lain. Dia merentasi secara lurus. Tak boleh melintang. Maknanya cara yang betul dan mesti letak pembaris pada kedudukan bermula dari sifar.
Jadi dalam banyak-banyak ni yang betul ialah B ni. A salah, C pun salah. Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Dia ukur panjang. Dia ukur panjang banyak dia ukur tu. Dia ukur pintu pagar, pintu kelas, papan putih, papan lukisan, panjang bika, macam-macam dia ukur. Dia ukur ni. Okey. Dia buat garis. Ni satu lagi. Dia buat garis. Yang ni biasanya arahan dia. Cikgu kata, okey, awak sila lukiskan garis berukuran 20 cm. Awak pun ambil pembaris bermula dari sifar garis sehingga 20 cm. Yang tu dia buat 30. 30 daripada sifar garis dengan pensel guna pembaris daripada sifar sehingga 30 cm. Okey, dan kalau nak buat panjang lagi 1 meter, gunalah pembaris 1 meter. Jangan awak sambung-sambung pembaris 15 cm awak. Jadi panjang tu kadang-kadang salah. Sebab awak start tu pun kadang-kadang tak apa betul. Okey, dia akan mungkin tersalah, sengit. Jadi ukurannya tak tepat. Jadi kita guna pembaris yang sesuai untuk panjang yang kita perlu lukis. Kalau kita kena lukis 5 meter, kita macam garis padang. Garis di padang. Cikgu tak gunakan pembaris 1 meter. Tak gunakan pembaris 15 cm. Tak. Sebab nanti garis tu akan jadi reyong, sengit, belok. Jadi kita gunakan pita pengukur. Kita tarik panjang pita pengukur. Sebab pita pengukur dia kan ada lembut tali. Kalau kita tarik tegang, dia akan lurus. Jadi garis yang cikgu nak buat tu lurus. Dia ikut pita pengukur. Dia sama macam kita ni awak belajar ni nanti sebab awak akan terlibat. Mungkin awak jadi arkitek, jadi engineer dia mak ayah kita sebut engineer. Kita sebut engineer. Jurutera. Awak inilah awak perlu membuat pelang rumah, pelang bangunan, pelang kapal, pelang mesin, pelang segala pelang. Okey. Jadi untuk buat pelang tu awak memerlukan kemahiran mengukur, melukis mengikut ukuran. Okey. Ni salah satu kerja arkitek ni. Okey. Tengok dia ukur hikat untuk awak sekarang ni ukur benda ni gini je lah. Nanti awak akan kerja kat awak ukur macam-macam ukur. Kadang-kadang ukuran yang awak tak pernah terfikir untuk awak ukur, tiba-tiba awak kena ukur. Awak kena ukur. Okey. Kena ukur gelombang laut. Orang pergi ke laut, dia ukur gelombang laut. Gelombang, ombak laut tu, gelombang. Ombak di patah, tapi di tengah laut dipanggil gelombang. Orang yang biasa bawa kapal, boat atau kapal, dia tahu ukuran gelombang. Dia boleh ukur. Untuk memastikan keselamatan kapal ataupun boat yang dia bawa tu tak terbalik. Okey? Saya pernah alami situasi tu. Okey? Alhamdulillah hidup sampai sekarang. Saya ingatkan mati dah. Memang gelombang besar sangat. Tapi oleh kerana kepandaian driver boat tu mengukur gelombang, alhamdulillah cikgu selamat. Okey. Seterusnya kita tengok ukuran panjang dalam buku aktiviti muka surat 125. Okey, tengok. Kenali unit sentimeter dan meter. Okey, kita dah belajar tadi apa itu sentimeter dan meter. Jadi untuk aktiviti ni cikgu nak tunjuk contoh dah. Awak cuba buat sendiri, cuba ukur sendiri
Ataupun tulis sendiri, dia nak simbol ke, dia nak ukuran ke, awak buat sendiri. Cikgu nak tunjuk dok konsep sikit dah sini, muka surat 125 dan 126. Untuk yang nombor 1 saja 126, nombor 2 biar dulu. Sebab nombor 2 tu banyak benda yang melibatkan sekolah. Jadi awak tak boleh buat rasanya. Awak akan tak boleh pergi sekolah lagi. Bulan 11 ni baru insya-Allah awak akan perlu hadir ke sekolah. Okey. Untuk hari ni cikgu rasa tu sajalah. Selamat membuat latihan. Siapkan latihan cikgu, dah siap boleh hantar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.